Antara paparan menarik hari ini, KPDN rangka dasar ekonomi rahmah, tingkat ekonomi miskin tegar. UMNO DAP hanya berlakon. Wujud kacang hantu di JPN Immigration. UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat pertubuhan Profesor G70 yang diketuai penasihatnya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar di Pejabat Putrajaya. Menerusi catatan di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan dalam pertemuan itu beliau mendengar dan meneliti saranan G70 bagi membantu serta memberikan naratif yang positif untuk kefahaman dan aplikasi menyeluruh terhadap usaha Malaysia Madani. Katanya, saya menyambut baik dan meraihkan segala bentuk idea dan syur bagi merealisasikan impak dan aplikasi Malaysia Madani kepada rakyat Malaysia, pelbagai peringkat umur dan taraf kehidupan. InsyaAllah, syur dan saranan daripada G70 akan diperhalusi dan diterjemahkan kepada tindakan bagi manfaat serta kebaikan kepada rakyat dan negara. Beliau turut meminta semua pihak meneruskan usaha berkarya dan berbakti untuk kebaikan bersama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sedang merangka dasar ekonomi rahmah dalam usaha meningkatkan taraf hidup golongan B40 dan miskin tegar. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, dasar ekonomi rahmah ini adalah selaras dengan komitmen dan usaha kerajaan perpaduan untuk menoktakan miskin tegar tahun ini. Salahuddin berkata dasar berkenaan dijangka dapat disiapkan pada September ini dan ia akan dibawa untuk dibincangkan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kabinet. Katanya dasar berkenaan akan menjadi satu polisi yang membina di peringkat KPDN untuk terus menyantuni pergolongan sasar itu, terutamanya dari segi aspek ekonomi mereka. Akan fokus ekonomi ini kepada bagaimana kita membangunkan ekonomi rakyat itu sendiri untuk mungkin daripada program-program yang sedia ada. Kita sebut tadi online business, franchise yang kita telah buat di peringkat kementerian, inisiatif daya yang kita telah tiga agensi MyCC, MyPo dan juga SSM telah mula mendekati ataupun membuat approach yang lebih nampaknya proaktif untuk menggalakkan khususnya golongan belia PMKS untuk bersama kita. Jadi fokus dasar ekonomi rahmah ini memang kita akan tujukan sebenarnya pada golongan rentan B40 dan juga miskin tegar supaya ia dapat komplement pada dasar ekonomi negara dan sudah pastinya akan dapat meningkatkan yang pentingnya GDP negara. Beliau berkata dasar ekonomi rahmah itu juga dirangka supaya dapat membantu mencapai matlamat dasar ekonomi negara sekaligus dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar. Sebelum ini, Anwar pernah menegaskan bahawa jumlah kemiskinan tegar dalam negara perlu dinoktakan pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menggesa perniagaan Malaysia memperkukuh perkongsian sedia ada dan meneroka potensi baru bagi kerjasama dengan rakan perniagaan di Kenya selain menekankan terhadap kemampanan sebagai elemen teras minyak sawit Malaysia. Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, Kenya mempunyai kepentingan yang besar untuk industri minyak sawit Malaysia seperti yang ditunjukkan menerusi kemunculan negara Afrika sebagai destinasi kelima terbesar bagi ekspor minyak sawit Malaysia dengan jumlah melebihi 763,000 tan pada tahun 2022. Fadilah berkata forum itu bertujuan menghimpunkan pelbagai pihak berkepentingan dalam industri minyak sawit dan memupuk peluang rangkaian mengenal pasti kepentingan Kenya sebagai rakan kongsi dagangan dan pengguna utama minyak sawit. Acara itu bertemakan meneraju penyelesaian mampan untuk esok yang lebih baik itu adalah sejajar dengan senario semasa global. Selain menekankan hubungan dua hala Malaysia-Kenya, mengetengahkan peranan Malaysia dalam menyediakan produk mampu milik untuk Afrika di samping mematuhi keperluan kemampanan untuk masa depan yang lebih baik. Beliau menegaskan dalam merujuk komitmen kepada kemampanan, Malaysia ialah antara negara pengeluar minyak sawit di dunia dengan piawaian persejilan kemampanannya sendiri yang dikenal sebagai Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO. Fadilah berkata piawaian persejilan itu ditetapkan sebagai mandatori sejak 1 Januari 2020 dengan objektif untuk memastikan industri Malaysia menghasilkan minyak sawit diakui mampan menepati keperluan pengguna antarabangsa.
Minyak sawit memiliki peranan penting dalam mempertingkatkan jaminan makanan global, menerusi sumbangan besar kepada industri makanan. Fadilah turut mengambil peluang berkongsi prestasi minyak sawit Malaysia pada forum itu dengan berkata minyak sawit dan ekspor produk sawit Malaysia bernilai $29.7 bilion pada tahun 2022, menjadikannya komoditi pertanian bernilai tertinggi di ekspor. Malaysia ialah pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dengan menyumbang 23% kepada bekalan global tahun lalu. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumu mendakwa UMNO dan DAP sebenarnya terpaksa berlakon untuk menerima antara satu sama lain. Beliau berkata perkara itu diakui sendiri oleh rakannya daripada DAP. Sebenarnya saya yakin, baru-baru ni pun saya ada berjumpa dengan rakan daripada DAP. Mereka sendiri mengaku kata kita sekarang ni terpaksa berlakon menyokong UMNO. Makanya UMNO pun sebenarnya sehari ini pun berlakon menyokong DAP. Dalam hati tidak ada keserasian. Saya faham perasaan itu waktu saya berada dalam Pakatan Harapan yang mana kita mempunyai dasar yang berbeza dalam banyak perkara dan dalam banyak perkara juga kita terpaksa buat keputusan secara bersendiri. Parti terpaksa buat keputusan dasar secara bersendiri. Tambahnya, keadaan ketidakserasian itu akan dapat dilihat dari sehari ke sehari yang lama kelamaan akan lebih terselak. Beliau yang merupakan pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan turut bersetuju yang UMNO dan DAP hanya bercakap untuk menyedapkan hati yang kononnya ahli parti mereka sudah mula menerima antara satu sama lain. Jadi, ianya akan lebih kita nampak dari sehari ke sehari. Tapi membawa kepada pilihan raya umum yang akan datang ni, kalau UMNO yakin ahli-ahli dia boleh ikut nasihat, ikut arahan, proses demokrasi akan berjalan dan akhirnya keputusan nanti kita akan nampak sama-sama lah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang pernah merajui Kementerian Dalam Negeri hari ini tidak menafikan wujudnya kacang hantu dalam Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen yang mencemarkan nama baik jabatan berkenaan. Ahmad Zahid berkata kacang hantu itu perlu dibanteras kerana tindakan kumpulan berkenaan menyebabkan jabatan itu menerima tuduhan yang tidak benar. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata adalah tidak wajar dan adil untuk melakukan tuduhan secara rambang terhadap kedua-dua jabatan tersebut tanpa siasatan terperinci. Saya pernah berada di kementerian itu dan kedua-dua jabatan ini banyak yang membuat pertuduhan yang berbagai-bagai. Jadi untuk mengelakkan pertuduhan itu terus berjalan, Perdana Menteri mengambil langkah supaya siasatan dilakukan. Namun, kata Ahmad Zahid, yang penting sekarang adalah keberkesanan langkah-langkah yang diambil bagi mengelakkan kewujudan kacang hantu itu daripada menjadi berleluasa. Anwar semalam dilaporkan berkata Imigresen dan JPS sedang disiasat pihak berkuasa berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa. UMNO bersedia untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya terdapat pihak yang berani mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi, keistimewaan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, tidak mustahil perkara itu boleh berlaku dalam kerajaan perpaduan kerana sebelum ini UMNO pernah menarik sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya selagi Barisan Nasional berada dalam kerajaan perpaduan, perkara-perkara tersebut akan dijaga. Beliau turut mendedahkan kegagalan UMNO pada pilihan raya umum ke-15 disebabkan sabotaj daripada orang dalam. Salah satu punca kita tewas teruk ialah kerana kita ada orang di dalam kerajaan. Ada orang di dalam UMNO sendiri yang menjadi culprit, yang tak nak BN menang dan boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Mereka ni, lihat maksudnya, Tun Faisal dan bos dia Anwar Musa bersama dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri, mereka berkomplot melengahkan pilihan raya. Kalau misalnya kita dah menang di Melaka, kita dah menang di Johor, dikala ketika itu pembangkang Puncak Kacil, huru-hara, ketika itu kita buat pilihan raya, saya yakin BN bukan setakat boleh memerintah secara bersendirian. BN boleh menang besar, siap-siap boleh dapat 2/3 sama seperti di Melaka dan juga di Johor. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.